Antara fokus negeri di bawah Bayu petang ini, Sabah Komited kekalkan standard keselamatan pelancong. Bergabung lanjut bersama Sabrina Baas di Kota Kinabalu. Sabrina, teruskan. Baik Otto, Sabah komited untuk mengekalkan standard keselamatan pelancong pada tahap tertinggi bagi meningkatkan keyakinan pelancong domestik dan antarabangsa serta pelabur pelancongan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liew yakin kerjasama erat antara MOTEK, Kerajaan Negeri dan agensi penguat kuasa bukan sahaja menjadikan Sabah antara destinasi tercantik di dunia, malah kawasan paling selamat untuk dikunjungi. Sekaligus mengekalkan reputasi Malaysia sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Datuk Christina berkata, kementerian kini memperketat prosedur operasi standard SOP selain mempertingkat latihan kepada pemandu pelancong serta pengendali bot. Turut dipasang papan tanda keselamatan berbagai bahasa di lokasi pelancongan berisiko tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Julius Salak menyantuni Ibu Allahyarham Zara Khairina Mahathir Nur Aidah Lamat. Pertemuan diadakan di Seri Gaya Kota Kinabalu bagi menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga. Pertemuan turut dihadiri Ahli Mutiara GRS. Menurut Datuk Haji Ji, beliau telah mengarahkan Exco Agama dan Pendidikan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dan Adun Kawang Datuk Gulam Haidar Han Bahadar melawat Zara Khairina lebih awal ketika dirawat di Hospital Queen Elizabeth. Sebagai bukti kerajaan negeri mengambil berat isu tersebut, beliau turut mengingatkan masyarakat supaya tidak membuat spekulasi dan menyerahkan pihak berkuasa membuat siasatan. Baik pulih keretakan bangunan blok klinikal Hospital Lahad Datu akan diteruskan dalam pusingan pertama rancangan Malaysia ke-13 RMK 13. Kerja-kerja baik pulih awal telah dilaksana dalam RMK 12 melibatkan peruntukan RM600,000. Anggaran keseluruhan peruntukan baik pulih blok berkenaan akan ditentukan selepas mendapat laporan penuh daripada pihak JKR. Beberapa fasiliti uzur juga dikenal pasti dan memerlukan kerja-kerja baik pulih segera. Beberapa isu telah dibangkitkan, semua ada hal yang terkait dengan alat perubatan, alat bukaan perubatan dan juga hal-hal yang menaik taraf. Saya memperhatikan di ward labor, keretakan yang sudah makan tahun dan saya telah mengambil segera perhatian itu dan ini pun telah kita masukkan dalam RMK 13 RP1 untuk kita segera perbaiki dan pulihkan. Beliau juga memaklumkan 13 pakar perubatan akan ditempatkan di Hospital Lahad Datu secara berfasa. Ia bagi memenuhi keperluan hospital tersebut yang merupakan hospital pakar minor. Seterusnya meningkatkan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk. Sabah terus mencipta sejarah. Hanya 3 bulan diperlukan untuk mencatat pelaburan RM10.9 bilion pada anggaran suku keseluruhan peruntukan baik pulih blok. Angka tertinggi dalam sejarah dan nombor 1 di Malaysia bagi sektor pembuatan. Nirona Newmont ada perinciannya. So saya selaku Menteri Perindustrian sudah tentu saya berasa sangat puas hati dengan prestasi tersebut, pencapaian tersebut. Ini artinya Sabah boleh mencapai pembangunan perindustrian. Sabah boleh menarik pelaburan khususnya untuk sektor perbuatan. Kedudukan strategik di Asia, kekayaan sumber asli dan pembaharuan tabir urus menjadikan Sabah mesra pelabur. Mekanisme kelulusan pelaburan yang dipercepat membolehkan Sabah bersaing dengan wilayah maju rantau ini. Antara pelaburan besar, Keebing Group bernilai RM3 bilion memproses pasir silika menjadi kaca solar. E-Steel di Sepitang pula membangunkan hub keluli hijau pertama di Malaysia. Kedua-duanya dijangka membuka ribuan peluang pekerjaan, lebih 3,000 pekerjaan berkemahiran tinggi diwujudkan setakat ini. Anak Sabah turut menerima latihan di China, Korea Selatan dan dalam negara.
Malah, ada syarikat besar membina akademik latihan sendiri di Taman Perindustrian. Kerajaan negeri mewajibkan pelabur menggunakan syarikat tempatan dalam rantaian bekalan, memastikan limpahan ekonomi sampai kepada kontraktor dan peniaga Sabah. State Manufacturing Investment Task Force ditubuh bagi menyelesaikan halangan dengan cepat, antaranya isu bekalan air, elektrik dan logistik. Kita ada satu task force yang digelar State Manufacturing Investment Task Force, merupakan satu jawatan kuasa yang melibatkan semua agensi-agensi yang berkaitan, yang berkepentingan untuk duduk bersama-sama untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Dengan pelaburan berbilion ringgit, teknologi baharu dan peluang pekerjaan yang semakin berkembang, Sabah bersedia melonjak sebagai kuasa ekonomi dan inovasi masa depan. Cabaran utama kini adalah memastikan pelaburan yang masuk tidak hanya membina infrastruktur tetapi juga membina masa depan rakyat Sabah dari aspek pekerjaan, latihan kemahiran dan keusahawanan. Nirona Newman, RTM. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, Eastern Sabah Security Command ESCOM komited memperkukuh kawalan keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur Zone. Persiapan rapi dilaksana bagi memastikan proses demokrasi di kawasan pedalaman, kepulauan dan sempadan berlangsung aman dan selamat. Fokus operasi ESCOM meliputi keselamatan logistik, pengangkutan pengundi, rondaan udara dan laut serta koordinasi operasi bagi pantauan waktu sebenar. Kita akan bersama-sama dengan Polis Dirja Malaysia, APMM dan juga Angkatan Tentera Malaysia untuk membantu agensi-agensi yang sedia ada untuk memastikan supaya proses pilihan raya dalam keadaan selamat, damai dan harmoni. Jadi tumpuan kita sudah tentunya di kawasan Sabah Timur lah, yang melibatkan 34 Dewan Undangan Negeri di seluruh Sabah Timur ini. Selain itu, ESCOM turut menggiatkan komunikasi awam untuk mengekang penyebaran berita palsu dan hasutan yang boleh mengganggu ketenteraman sepanjang tempoh pilihan raya. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025 platform memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum dalam masa sama menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. KMJG juga berupaya membangkitkan semangat patriotisme masyarakat sekaligus meningkatkan kesedaran untuk mempertahan keamanan dan kedaulatan negara. Demikian ucapan Pegawai Daerah Sempurna Mas Azwan Masud dalam Majlis Perasmian KMJG 2025 peringkat Daerah Sempurna di Dataran Rega Talepa. Ucapan disampaikan Penolong Pegawai Daerah Kanan Sempurna Abdul Aziz Abdul Bol. Syarikat Pengurusan Armada Kerajaan Negeri Angkatan Hebat Sendirian Berhad terus komited membantu komuniti melalui program tanggungjawab sosial korporat. Bantuan keuangan dan kemudahan disalurkan kepada rumah ibadat, sekolah, pusat tahfiz dan masyarakat setempat. Nampaknya ada tanda-tanda yang positif. Dan jika ini bertambah, bermakna bertambah juga ya kecil kita punya keuntungan dan anak-anak syarikat kita boleh berfungsi, berniaga ya dan seterusnya lah. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Selain CSR, syarikat menyasar menambah kenderaan operasi daripada 600 kepada 1,000 unit dalam tempoh 3 tahun. Ia dijangka dicapai melalui pembelian oleh Jabatan Kerajaan tertakluk kelulusan Kementerian Kewangan. Sejak 10 tahun lalu, Angkatan Hebat merekodkan keuntungan RM30 juta termasuk RM9 juta tahun lalu. Manakala sasaran keuntungan tahun ini RM7 juta sejajar strategi operasi dan pasaran semasa. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih Sabrina langsung dari Sabah.